Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar sekalian? Ustazah doakan semoga semuanya berada di dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga tersayang. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi umur yang panjang untuk kita meneruskan pembelajaran pada hari ini. Hari ini Ustazah akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 5 bidang adab. Tajuk yang akan Ustazah mengajar pada hari ini ialah bijak berkomunikasi. Murid-murid semua bolehlah merujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 5, muka surat 174, 175, 176 dan 177. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran. Objektif yang pertama, murid dapat menyatakan maksud berkomunikasi dengan betul. Objektif yang kedua, murid dapat menyatakan hukum beradab ketika berkomunikasi berdasarkan dalil nakli dengan tepat. Objektif yang ketiga, murid dapat menjelaskan adab berkomunikasi dengan betul. Dan objektif yang keempat, murid dapat menjelaskan kepentingan beradab ketika berkomunikasi dengan tepat. Baiklah murid-murid yang Ustazah sayangi sekalian, cuba perhatikan gambar yang Ustazah paparkan ini. Baiklah, gambar yang pertama, apa dia? Komputer. Okey, gambar yang kedua. Okey, bagus. Laptop. Gambar yang ketiga. Telefon bimbit. Semua ada kan? Okey, gambar yang keempat. Apa dia? Surat. Dan gambar yang kelima. Gambar rakan-rakan anda sedang buat apa? Berchatting, bercakap, berbual-bual. Apa yang Ustazah nak kaitkan dengan gambar-gambar yang Ustazah paparkan sebentar tadi? Untuk makluman murid-murid semua, paparan tadi adalah berkaitan dengan komunikasi. Itu adalah merupakan perantaraan ataupun alat untuk berkomunikasi. Jadi hari ini Ustazah akan mengajar tajuk bijak berkomunikasi. Jom bersama Ustazah. Murid-murid yang dikasihi sekalian, kita lihat dahulu apa pengertian komunikasi. Mungkin ada murid-murid yang belum tahu maksud komunikasi. Jadi Ustazah akan jelaskan pengertian komunikasi. Baiklah, komunikasi ialah perbuatan mengadakan perhubungan sama ada secara langsung ataupun melalui perantaraan. Dalil yang berkaitan dengan komunikasi ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Rawahul Bukhari. Maksudnya, Muslim itu ialah yang memberikan kesejahteraan kepada Muslim yang lain dengan lidah dan tangannya. Okey, kita lihat pula apa hukum berkomunikasi ni. Hukum berkomunikasi adalah harus dengan syarat menjaga batasan yang telah ditetapkan agar tidak melakukan dosa seperti mengumpat, mencela, menghina, berdusta, berbohong dan lain-lain. Murid-murid sekalian, kita mestilah memilih kata-kata yang baik apabila berkomunikasi dalam media sosial juga. Jika menerima sebarang berita melalui internet, pastikan kebenarannya terlebih dahulu. Seterusnya, murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat pula
adab berkomunikasi. Okey, baiklah. Perhatikan adab berkomunikasi yang akan Ustazah terangkan ini. Yang pertama, memulakan komunikasi dengan salam. Yang kedua, memilih kata-kata yang baik. Yang ketiga, sopan dan lemah lembut dalam percakapan. Adab berkomunikasi yang keempat pula ialah berkomunikasi mengikut keperluan. Yang kelima, memberikan perhatian ketika orang lain bercakap. Dan yang keenam, tidak berbohong dan tidak menyakiti orang lain. Kita lihat pula kepentingan beradab ketika berkomunikasi. Ia boleh dibahagikan kepada 3, iaitu kepentingan berkomunikasi kepada individu, kepentingan berkomunikasi kepada masyarakat dan kepentingan berkomunikasi kepada negara. Baiklah, kita akan lihat satu persatu. Okey, kita lihat kepentingan beradab ketika berkomunikasi untuk individu. Baiklah, kepentingannya yang pertama ialah mendapat pahala. Yang kedua, disenangi orang sekeliling. Dan yang ketiga, mengeratkan silaturahim. Murid-murid yang dikasihi sekalian, kita lihat pula kepentingan beradab ketika berkomunikasi dalam masyarakat. Iaitu yang pertama, memupuk sifat hormat menghormati. Dan yang kedua, mengelakkan permusuhan dan kebencian. Seterusnya kita lihat pula kepentingan beradab ketika berkomunikasi kepada negara. Yang pertama, dapat memelihara kedamaian negara. Dan yang kedua, menjamin keselesaan hidup di dalamnya. Murid-murid yang Ustazah sayangi sekalian, kita lihat pula yang seterusnya iaitu komunikasi bijak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana bijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berkomunikasi. Yang pertama, bercakap benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada berdusta untuk membuat orang lain ketawa. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan teratur. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sesekali berkasar dan sentiasa menggunakan bahasa yang baik, sopan dan berlemah lembut. Yang ketiga, ucapan yang jelas. Pada sesetengah keadaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang ucapan baginda sebanyak 3 kali sehingga difahami oleh pendengar yang mendengarnya. Dan yang keempat, sentiasa bersederhana. Ketika berkomunikasi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersederhana, tidak terlalu banyak bercakap dan tidak juga terlalu banyak berdiam. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, pilihlah antara 2 perkara. Yang pertama, berkata yang baik, dan yang kedua, jika tiada yang baik untuk diperkatakan, diam itu lebih baik. Murid-murid sekalian, sebagai rumusannya, komunikasi yang sihat dapat menjamin kesejahteraan emosi, mental dan fizikal kita semua. Murid-murid sekalian, setakat ini dahulu pembelajaran kita pada hari ini untuk tajuk bijak berkomunikasi. Ustazah harap murid-murid semua telah faham dan tahu apa yang dimaksudkan dengan komunikasi. Semoga perkongsian Ustazah ini memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi menonton video Ustazah ini. Seperti biasa, jangan lupa tahu di bahagian description video Ustazah ini, Ustazah ada sediakan soalan kuis berbentuk Google Form. Murid-murid bolehlah menjawabnya nanti sebagai latihan pengukuhan.
Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.